Boleh, Okey, boleh. kita sambung Sambung. Okey, tadi kita dah buat proses pump down, yang mana kita keluarkan gas daripada indoor, daripada pipe, semua kita simpan dekat dalam outdoor tu. Okey, kita simpan dekat dalam outdoor, kita kunci dia sebab dekat tepi ni dia ada nut Allen key. Kat tepi ni dia ada nut yang tadi saya gunakan Allen key tu nak kunci. Jadi gas tak boleh keluar dan tak boleh masuk. Jadi gas akan terkurung dekat dalam kompresor ni lah. Okay. Pump down tu adalah proses kita sedut semua gas yang ada dalam sistem, simpan kat dalam outdoor. Okay, pump down ni satu sistem kaedah lah. Dia nak pakai lagi tu. Pump down ni satu kaedah yang kata orang tu yang paling mudah lah. Okay. Sebab kadang-kadang nanti korang bila kerja besok, mungkin dengan company kecil, company yang baru buka, company baru nak up, atau korang sendiri yang baru nak up, kan, korang kat Solo, baru nak cari job, barang pun tak banyak lagi, baru ada beli manifold gas kan, lepas tu beli vacuum pump, yang lain-lain canggih-canggih tu tak ada lagi. Tak apa, jadi tadi tu yang saya tunjukkan, yang mana dengan peralatan yang minima pun kita masih boleh buat kerja aircon ni. Okay, jadi kat situ korang boleh tahu lah yang mana yang nak tak nak kena ada. Tapi ada benda, ada peralatan yang tak ada pun tak apa dulu dah, tunggu ada duit banyak lah baru beli kan. Contohnya macam ni. Ini adalah mesin recovery. Okay, mesin recovery ni, dan bila ada mesin recovery ni kita kena ada tong ni. Okay, mesin recovery tu tak boleh berfungsi sendiri tanpa ada tong ni. Sebab dia yang tolong tarik gas daripada aircon. Dia akan sedut semua gas daripada aircon tu masuk dalam mesin ni, tapi dia tak simpan, dia cuma tukang sedut. Tapi bila dia sedut, gas tu nak letak kat mana? Sebab itu dia perlukan tong ni. Jadi dia tarik daripada aircon masuk dalam mesin ni akan tolak masuk kat dalam tong ni. Okey, faham tak? Tu konsep dia. Faham. Okey. Cuma bila buat macam ni, dekat indoor nanti tak ada gas, dekat pipe tak ada gas, dekat outdoor pun tak ada gas. Memang clear habis. Kalau macam tadi yang saya buat pump down tu, dekat outdoor tu masih ada gas. Jadi kalau kita nak servis outdoor pula nanti. Kan? Sebab ada gas kat dalam. Okay. Tapi ini kalau yang betul-betul, kita tarik keluar semua, masuk kat dalam recovery ni. Okay, ini yang saya tunjuk ni, ini adalah cara yang paling betul dan tidak menyalahi mana-mana peraturan alam sekitar lah. Tapi walaupun dekat luar sana banyak dia buang gas tu, dia lepaskan macam tu je. Tapi kita seboleh mungkin kita cubalah patuhi semua peraturan yang ada sebab benda tu ada dalam peraturan bawah pemantauan Jabatan Alam Sekitar. Jadi kalau ada orang report, jadi kalau tak saman, itu anggap bernasib baik lah. Okay, jangan kata dia lepas, tak boleh macam tu. Orang lepas tak semestinya benda tu dibenarkan. Tak. Mungkin yalah, kita pun manusia kan, ada namanya cara kan. Okay, jadi kita seboleh mungkin cuba patuhi semua peraturannya sebaik mungkin lah. Okay, mesin recovery ni, dia ada kat sini dia ada button untuk recover, bawah tu purge. Nanti saya terangkan lah. Lepas tu dia ada, ni benda dipulas ni. Cuma saya tak boleh pulas suka-suka lah, sebab belum pasang pipe dia nanti. Nanti dah pasang baru kita boleh pulas. Okay, lepas tu sini ada tempat masuk, sini tempat keluar. Okay, dia masuk, ni keluar. Masuk daripada aircon tu lah. Dia boleh dia direct daripada aircon terus pasang kat sini boleh. Tapi saya suka gunakan manifold gauge. Kita aircon ni memang tak boleh lari daripada manifold gauge sebab kita nak tengok kat meter tu, nanti nak nampak bacaan dia. Puas hati tengok gas tu macam mana, dah kosong ke betul. Macam ni tengah penuh lah. Ni aircon yang tadi aircon yang sama yang tadi. Tengok. Tapi tak tahu nampak ada air ni, titisan air ni. Nampak dia sejuk tadi tu. Okay. Tapi aircon ni saya dah matikan lah. Okay, kelebihannya kalau gunakan mesin recovery ni, sistem tak payah di on kan. Maknanya aircon tak payah hidup lah.
Kalau tadi nak buat pump down, kita kena hidupkan aircon tu sebab kita nak gunakan kompresor yang ada kat outdoor tu buat kerja sedut gas. Tapi ni tak payah sebab kita dah ada mesin recovery ni yang akan buat kerja-kerja sedut gas. Okey. Okey, jadi cara sambung dia. Okey, cara sambung dia. Okey, kita kena faham dua konsep dia. Flow dia daripada aircon masuk pergi mesin recover, daripada mesin recover masuk pergi tong. Tu flow dia. Jadi piping ataupun hose tu kita kena sambung yang berkaitan dengan macam tu lah. Okay, contoh macam ni. Ni tekanan rendah, jadi kita pasang hose warna biru. Okay, tengok pergi ke manifold. Okay, daripada manifold dia akan keluar daripada yang hose warna kuning ni. Okay. Jadi hose kuning ni lah, sebab daripada manifold kita lalukan masuk kat dalam mesin recover. Okay. Jadi hose kuning tu yang kita akan pasang dekat tempat masuk ni, input. Dia ada tulis kat sini, ada tulis input. Tak tahu kau nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak. Biru ni input. Okay, pasang dia. Okay, pasang. Okay, dah pasang. Jadi daripada aircon, dia pergi masuk dekat dalam manifold gauge. Daripada manifold gauge, dia masuk pergi mesin recover. Sekarang daripada mesin recover nak masuk pergi tong. Okay, jadi dekat manifold ni, yang merah ni kita tak pakai. Sebab aircon ni ada hose, laluan untuk tekanan saja. Jadi kita boleh pinjam lah hose merah ni. Kita boleh pinjam sebab kita tak pakai. Okay, jadi pinjam. Pasang dekat ni. Dia ada tulis output. Nampak tak? Nampak. Okay, kita akan pasang output kat sini. Output maksudnya keluar lah. Okay, kita akan pasang pipe tu, hose merah tu dekat output, pergi kepada tong ni. Okay, dekat cover dia ada dua. Satu liquid, merah ni liquid, ni vapor. Vapor ni kira macam wap gas lah. Liquid ni cecair. Kita tahu yang kita nak masukkan dalam tong ni adalah gas. Jadi kita akan pasang dekat vapor. Okay, buka yang ni lah. Okay, kita akan masukkan dekat vapor. Tadi Anwar baru masuk Anwar ada tak Anwar? Ada. Ni kawan baru kita kelas SPU1A. Kalau tak salah saya lah. Betul tak? Anwar kau 1A kan? 1A. Okey, 1A Okey, Anwar salah seorang untuk kelas SPU1A, dia baru masuk lah. Okey, ini kita dah pasang dekat bahagian vapor. Okay, Alan boleh mute dulu nanti nak cakap baru mana dulu. Kecuali korang memang seorang-seorang je. Ni ada dengar bunyi motor lah apa lah kan. Jadi macam takut ganggu. Okay, nampak ada tulis vapor. Nampak. Okay, ni vapor. Kita akan masukkan dekat yang vapor lah sebab dia gas. Okay. Kalau yang ni liquid, dia ada tulis liquid. Nampak ada tulis liquid? PT Ahmad Faris. Nampak. Okay, nampak. Okay, seterusnya untuk mesin recovery ni dia ada dua jenis tau. Satu jenis dia macam ni je lah, kita pasang hose dia tu dah settle. Tapi satu jenis lagi dia ada satu wire tau. Macam ni, jenis yang ni dia ada wire sensor. Wire sensor ni kita kena pasang dekat tong recover sebab sensor ni dia akan detect tong tu dah penuh belum. Kalau tong tu dah penuh, kita tak boleh tekan start. Mesin tu akan detect tak boleh tekan start. Maksudnya tong tu dah penuh. Jadi tak payah paksa lah. Sebab kalau dah penuh tong tu, kita isi juga nanti. Aku meletup lah. Tapi ada sini dia takkan boleh tekan start. Jadi untuk mesin yang recovery jenis ni dia ada sensor. Bila ada sensor kita kena pasang lah. Okay.
Dia ada, cuma dia pasang sensor ni, dia ada pin dia tau. Saya rasa saya tunjuk tak nampak ni pin dia. Tapi tak apalah, dia pasang tu kalau salah dia tak boleh masuk lah. Kalau dia tak ada kasar-kasar, nanti pin dia takut lari. Memang kena cari lah. Nanti korang datang sendiri tahu lah. Macam mungkin sekarang korang tengok Cik Zainuddin macam, ni apa pasal Cik Zainuddin buat macam terkial-kial ni kan. Nanti kalau korang buat baru korang tahu. Macam saya dah, kalau saya dah biasa buat, maksudnya mesin ni saya dah biasa pegang. Sebab dia lain mesin, sensor dia kadang ada lain sikit. Tapi yang ni dia dah ada marking, dah saya dah biasa, jadi saya tahu marking dia kat mana. Macam ni. Okay, dah pasang, kita skrukan dia. Okay, dah pasang tu, dah pasang sensor dia, barulah kita boleh hidupkan. Okay, hidupkan switch dia. Okay, mesin ni perlukan bekalan kuasa Dia tak tahulah kalau ada yang pakai bateri. Okay, kemudian dekat sini pula-pula dia punya apa dia kita panggil ni, injap buah ni. Dia ada 3 satu yang warna hijau, satu warna biru, satu merah. Yang 2 bawah ni yang ni untuk kawal input, yang ni untuk kawal output. Saya dekat sikit boleh nampak tulisan dia. Okey Tapi yang atas ni dia ada, kalau dekat atas dia tulis recover, bawah ni purge. Nanti saya cerita. Tapi yang pertama apa yang kita nak buat adalah recover. Sebab kita nak ambil semua gas yang ada dalam sistem yang aircon ni, nak sedut, masukkan dalam mesin ni, kemudian kita akan tolak masuk dalam tong recover tu. Okay, jadi itu namanya recover, proses recover. Jadi ni kita tolak dia pergi dekat recover. Nampak saya dah tolak pergi recover. Boleh nampak Nampak. Nampak. Okay, recover. Lepas tu yang input ni kita tolak dia pergi open. Kat atas dia tulis open. Mungkin dia dah ada kabur sikit. Okay, saya tolak dia pergi open. Yang ini pula apa nama? Sini ada close, atas ni open. Jadi saya tolak pergi open. Saya tolak pergi open. Okay. Yang merah ni ataupun output ni dia cuma ada open dengan close je. Tapi untuk yang ni dia ada 3 tau. Dia ada open, dia ada close, dia ada purge. Jadi nanti masa kita buat tu, nanti macam tadi tu kita cepat-cepat tutup dekat Allen key tu kan. Ni tak payah, kita buat dekat sini je. Kawal kat sini je. Cuma nanti bila dah cukup tu, kita pergi kat close. Jangan terlajak pergi purge pula. Pergi kat close. Okay. Tu je lah dekat bahagian input ni, kena hati-hati daripada open tu. Nanti katakan dah okey, dah cukup. Dah cukup semua gas dah, kita dah sedut, pergi dekat close. Jangan lajak pergi purge. Sebab purge ni nanti masa kita hijau ni kita tukar pergi purge. Tu nanti saya akan terangkan lepas kita buat recover jadi sekarang kita open semua ni, pergi recover. Pusing recover dulu lepas tu pergi open, sini pun pergi open. Tu dekat tong recover ni tadi, dekat bahagian vapor kita buka. Okey, kita buka. Okey, kemudian seterusnya bahagian ni. Manifold ni yang apa? Tekanan rendah ni. Okey, saya buka juga. Ada dengar? Ada. Gas tengah masuk dalam tong tau. Mesin tak hidup lagi tau. Tapi sebab tekanan dalam tu agak tinggi, agak kuat lah tadi berapa PSI tu. Jadi itu pun dah cukup untuk membuatkan gas tu tertolak masuk ke dalam tong sana. Jadi gas tengah berpindah. Cuma bila macam ni dia makan masa lah. Makan masa. Jadi sebab kita dah pakai mesin, kita pakai je lah. Betul tak? Jadi saya akan on kan. Kat bawah ni ada switch on. Bawah ni ada switch on. Saya akan tekan start. Itu bukan bunyi alarm tau. Tu bunyi gas tengah bergerak. Ini ada start, saya akan tekan. Okay, tengok ni manifold. Saya rasa kalau saya cakap korang tak dengar.
Jadi saya sebelum tu saya terangkan sekejap. Nanti saya akan on. Macam ni nanti dia akan kurang lah. Gas tu akan kurang. Kurang sampai kat kosong. Kita akan tutup sini. Lepas tu kita akan close yang kat sini. Okey? Boleh faham Okey, okey. Okey, saya akan on hidupkan, saya tekan start. Okey, dah 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, lama sikit dia nak pergi kosong tu. Sebab gas dah sikit sangat, jadi dia perlukan kerja lebih lah untuk sedut lagi mana-mana gas yang ada. Okay, dia dah kosong. Okay, nampak? Tengok kalau sini, kalau korang boleh nampak lah. Sekarang dia dah dekat kosong. Dah mula pergi ke negatif lah. Okay. Okay, jadi sekarang yang ni kita boleh kunci. Okay. Kunci. Tutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Lepas tu yang ini kita pergi dekat close dulu. Dah pergi kat close, baru matikan switch. Okay, nampak yang saya buat tu? Boleh Nampak. Okey, Nampak, jadi sekarang daripada gas yang ada dalam aircon ni, semua kita dah sedut masuk dalam, dia dah tak ada. Dia sekarang dia ada kat dalam kawasan sini. Daripada mesin dengan tong je tinggal. Okey? Dekat pipe ni dah tak ada lah. Pipe ni dah tak ada. Hose lah, hose. Hose ni pun dah tak ada. Sini. Okey? Cuma sekarang dia ada lagi dalam mesin ni. Dalam mesin ni ada lagi, sebab dia kan perantara. Mesin ni dalam term tu memang ada. Sekarang apa yang kita nak buat? Kita nak buat tolak pula daripada mesin ni, buang semua masuk dalam tu. Jadi mesin ni tak simpan gas. Kita mesin ni bukan nak tempat simpan gas. Okay, dan dekat sinilah fungsi namanya purge. Okay, jadi untuk nak buat fungsi ni, dekat yang hijau ni kita tolak dia pergi purge. Yang ini pun yang biru ni kita tolak dia pergi purge. Okay. Kenapa kita tolak sini pergi purge? Sebab kalau saya tak tolak pergi purge, dia masih kat recover, ni saya tolak, nanti gas akan tendang balik masuk ke dalam sini, masuk aircon balik. Kita tak nak tu berlaku. Okay, sebab itu ni kita tukar pergi purge. Jadi kita tolak purge ni, jadi dia kat sini dia tak keluar, tapi dia dah mula stable untuk sama. Okay, boleh Okay, kita boleh. dah tolak pergi purge ni, sini pun dah tolak pergi purge. Sekali lagi kita hidupkan mesin. Kita start. Okay. Nanti masa ni kita dah tak tengok manifold dah. Sebab manifold ni daripada aircon. Sekarang ni kita akan tengok meter yang ada dekat mesin recover ni. Okay, jadi saya akan tekan start. Nanti jarum sini dah pergi kosong, jarum sini pun dah pergi kosong. Masa ni dah tak ada gas dalam mesin ni. Masa tu kita close, baru saya akan off kan. Okay, saya mula. Okay, ni dia dah habis lah. Dia dah habis, jadi saya akan close. Saya stop. Okay, dah. Dah stop, jadi dalam mesin ni dah tak ada gas. Lepas tu yang ini pun kita dah boleh tutup lah. Dah boleh tutup. Okay, sekarang ni kalau ada gas pun cuma dalam hose je tinggal.
Dalam hose je tinggal yang ada gas. Okay, jadi bila dah macam ni, kita dah boleh buka lah. Macam ni saya buka ni tak ada bunyi gas pun. Ni memang clean. Cuma yang daripada sini, ni kalau saya buka ni ada bunyi sikit. Tapi cukup setakat yang ada dalam hose ni je lah gas. Okay, sana dah tak ada gas, semua dah betul-betul kat sana. Dalam tong. Okay, jadi ini adalah cara yang paling kata orang tu ikut peraturan lah untuk keluarkan gas ataupun buangkan gas daripada aircon. Okay. Dan bila kita dah buka macam ni, gas ni dalam aircon dah tak ada, jadi kita dah boleh buka pipe lah macam tadi. Kita dah boleh buka pipe, boleh buat penyelenggaraan, nak buat flushing ke apa ke, nak servis ke, okay, nak buat apa pun lah penyelenggaraan. Okay. Berkenaan dengan mesin recover ni, okay, kadang gunakan mesin recovery aircon ni, dia sepatutnya dekat bahagian input ni dia kena letak satu filter dulu, filter dryer, baru pasang yang daripada manifold tu. Jadi gas daripada aircon masuk ke sini, dia akan lalu filter dulu, baru masuk dalam mesin ni dan baru masuk dalam tong. Tapi kenapa saya tak gunakan filter? Sebab gas yang kita orang kumpul dalam tong ni kita orang tak nak pakai balik. Okay, kita orang nak pakai gas baru masuk dekat dalam aircon sana. Jadi memang kita orang apa-apa gas yang masuk dalam tong ni bukan untuk kita orang nak gunakan balik. Walaupun namanya recovery tank, tong recovery, maksudnya gas ni biasanya orang akan guna balik, tapi kita orang tak pakai balik. Sebab gas tu dah macam kira gas lama lah, kita orang tak nak tunjuk nak gunakan gas baru. Okay, kadang-kadang gas yang dah recycle ni dia punya efficiency tu dah kurang. Walaupun tekanan kita dah isi cukup, tapi dia tak berapa nak sejuk berbanding gas yang baru. Kalau gunakan gas yang dah terpakai, gas recycle, biasanya walaupun tekanan tu dah cukup apa semua, dia tak cukup sejuk lagi. Jadi tu sebab kenapa saya memang tak pakai balik lah gas yang ada kat dalam tong ni. Memang kita orang kalau kat kolej ni, kita orang tak pakai balik gas yang kat dalam tong ni. Kalau pakai pun untuk kalau katalah ada orang luar nak minta buat servis ke apa, kita orang tak gunakan gas recycle, kita akan gunakan gas baru. Okay, tu je lah. Kalau gunakan recovery machine ni, dekat import ni biasanya orang akan pakai filter. Manalah tahu kalau orang tengok ni, kenapa korang punya pesara ni tak gunakan filter pun dekat bahagian input ni. Tu je sebab tu. Sebab kita memang tak nak pakai balik gas ni. Memang kita nak buang je lah. Kita nak lupuskan pun nanti gas yang telah digunakan. Kita tak pakai gas recycle. Tu je. Tapi kalau orang nak pakai balik gas tu, kena ada filter lah dekat sini. Kena pakai filter dryer. Okay. Okay, sekarang kita dah sedut luar. Kata ni aircon ni kita dah servis, dah buat apa. Dah siap, dah pasang balik pipe. Kita nak masukkan gas balik. Proses dia sama je. Kalau kita dah usik pipe, dah buka pipe, kalau kita nak masukkan gas balik, kita kena buat apa dulu? Ada siapa boleh jawab? Ya, kena vacuum dulu. Okay, kita akan vacuum dulu aircon kita ni, pipe aircon ni, sistem dia kita kena gunakan vacuum pump. Jadi, tak nak, kita kena gunakan mesin vacuum ni dulu. Okay, ingat setiap kali kita usik je pipe aircon, kita assume ataupun kita jangka ada udara luar dah masuk dalam sistem. Jadi kita kena vacuum dulu sebelum masukkan gas baru. Kena buat power clear dia. Vacuum. Pasanglah tu. Okay. Okay, ni sama je macam tadi lah, lebih kurang dia vacuum ni. Sama je. Asal namanya proses vacuum, proses dia macam ni lah. Daripada sana tu kita pasang dekat
tekanan rendah. Lepas tu dekat manifold ni, yang warna biru ataupun yang tengah-tengah ni yang kita akan pasang kepada vacuum pump. Okey. Dah on tu, kita boleh hidupkan vacuum pump. Okey, boleh hidupkan. Okey, lepas tu dekat manifold ni, sini kita kena buka lah. Korang dengar kan bunyi vacuum tadi berubah bunyi dia? Dengar. Dengar. Okay. Ni contoh kalau saya tutup balik ni saya tutup ni. Steady ni macam tu. Ni saya buka. Beza kan? Tu dia tengah sedut lah. Sedut. Dan sekarang dekat manifold ni dia dah pergi kepada negatif. Dia sebenarnya sekurang-kurangnya negatif 27 lah. Kalau dia tak dapat sampai negatif 27 tu, kita takut vacuum pump tu tak cukup power lah. Ataupun adalah sumbat kat mana-mana ke. Sebab dia tak boleh nak sedut dengan baik kan. Maksudnya kuasa sedutan dia tu boleh tarik sampai negatif 27. Dia tu macam sekarang kan. Dia tak sampai negatif 30 sebenarnya. Tapi dia lebih kurang negatif 25 ataupun negatif 27 macam tu lah. Okay, kita nak vacuum berapa lama? Tadi saya cakap. Ada yang boleh jawab tak? Negatif 27. Ayolah. Itu tekanan dia masa tengah vacuum. Berapa lama kita nak vacuum dia? Setengah jam. Setengah jam. Dia lagi lama lagi bagus lah. Tapi kalau lama sangat dia jadi membazir pula. Okay. Jadi setengah jam lah. Kalau macam ni pipe dia dekat je 15 minit. Okay. Cuma untuk kita punya kelas ni, untuk demo ni je. Jadi kita tak ada lama sangat lah. Tadi pun dah vacuum. Ni kita vacuum lagi. Okay. Kita vacuum. Okay, katakan dah cukup lah. Okay, dah cukup. Jangan terus matikan vacuum. Ingat bila katakan okey dah cukup vacuum, jangan terus. Kita kena tutup sini dulu. Kalau korang terus tutup sana, sini tak tutup, pipe sini injap ni tak tutup dulu, sia-sia je kau vacuum setengah jam ke 2 jam ke, sia-sia kena buat balik. Okey? Kita kena kunci sini dulu. Okey, saya kunci baru matikan. Okey. Okey, tengok. Okey, ni kita tunggu ni apa nama dia? Proses apa? Vacuum. Tadi vacuum. Sekarang ni kita dah tutup. Dah tutup ni kita kena tunggu dulu. Kita nak tunggu dia apa? Ada yang boleh jawab tak? Hole. Ya, hole. Kita nak tengok apa yang kita nak tengok. Apa yang kita tengok? Masa hole ni kita nak tengok apa sebenarnya? Ada yang dapat jawab? Bacaan meter. Bacaan meter tu apa? Hello, dah tak ingat ke saya cakap apa tadi? Nak tengok dia meter tu naik ke tidak. Kalau dia naik, maksud dia apa? Ada Ada gas bocor. ni. Ada apa? Ada bocor. Ya, ada bocor. Bocor tu tak semesti memang bocor. Bocor tu boleh jadi sambungan tak ketat. Mungkin korang ikat nut tu tak cukup ketat. Nut pipe tu tak cukup ketat. Itu pun boleh jadi bocor. Okay, sekarang ni tadi masa saya tutup dia negatif 20. Saya bebel-bebel tunggu korang jawab. Oh masih negatif 20. Maksud dia apa? Tak bocor. Tak bocor. Jadi bila kita yakin dia tak ada bocor, apa kita boleh buat lepas tu? Boleh buat apa? Apa? Cabut hos. Lepas cabut hose boleh buat apa?
Hello. Ni kita dah vacuum ni. Dah cabut hose, lepas tu nak buat apa? Aircon ni kita nak hidupkan ni. Si gas. Ya, Masukkan sikit gas. lah. Oh, kita nak isi gas dulu. Yes. Macam saya cakap tadi, kita orang pakai gas baru. Ambil dia daripada tong. Okay. Okay, boleh pasang. Okay, buka. Okay. Lepas pasang hose ni dekat tong gas, kita dah buka sini. Apa kita nak kena buat sebelum isi gas? Ingat lagi tak? Ada yang boleh jawab? Ingat tak? Tak ingat? Hello? Semua AFK ke? Tak ingat. Tak ingat. Wah ni janganlah ni. Macam saya cakap seorang-seorang pula. Okey, bila kita dah pasang hose ni, so kita nak isi gas, tadi kita dah vacuum. Lepas tu kita cabut hose tu. Bila kita cabut hose, dalam hose ni sahaja sampai ke sini, yang kuning ni, adalah gas masuk dalam tu. Gas lain tau, gas oksigen ke, karbon dioksida ke, apa-apalah. Jadi kita kena buang gas yang sikit je dekat dalam hose ni, yang pendek ni. Tu nama dia purging. Purging ingat balik, ingat benda ni, purging. Jadi ini tadi kita dah buka. Jadi sekarang dia dah tolak gas sampai kat sini. Jadi gas tu dah tolak, jadi benda-benda asing tu dia ada kat lebih kurang sikit je kat sini. Jadi cara dia nak buang, kita akan buka ni sikit. Itulah dia purging. Okay, boleh buat pause. Buat sikit purging. Okay, lebih kurang macam tu je. Kita lepas. Dengar tadi gas dilepaskan sikit tadi tu. Dengar. Kita lepaskan sikit je. Sikit. Sebab dia sikit je kat sini je. Lebih kurang banyak ni je lebih kurang. Saya silap sikit lagi. Jadi kita dah lepaskan. Sekarang kita dah yakin semua dalam hose ni adalah gas A22 saja ataupun gas aircon. Okay, jadi kita dah boleh isi. Untuk permulaan isi je dulu sikit. Kita tak nak kompresor tu hidup dalam keadaan langsung tak ada gas. Jadi kita isi dulu sikit. Kita saja isi. Tapi ingat saya dah cakap, selagi kompresor tak hidup, sistem ni selagi dia tak hidup, bacaan dekat manifold tak valid. Okay. Ingat tu. Ni saya dah cek power ni. Dia dah tolong isi. Dia dah isi kat sini sampai dah 50. Tambah lagi. Isi je. Okay, cukup. Okay, dia dah isi sampai 75 lagi. Okay, tapi ini bacaan ni tak valid selagi mana kompresor tu tak hidup. Jadi kita kena tunggu kompresor tu hidup. Kompresor tu hidup. Okay, lepas tu baru kita tengok manifold balik. Kalau gas tu kurang, kita tambah sampai mencukupi. Okay, untuk A22 gas cukup, berapa tekanan dia? Apa boleh jawab? Ingat tak? Saya dah bagi tahu minggu lepas dan sebelum-sebelumnya. Aircon ni dia pakai R22. Untuk R22 tekanan rendah dia patutnya berapa PSI? Hello? Ingat tak? Assalamualaikum. Ingat. Tak ingat? Ini semua ada 2 orang ni. Tak seorang pun tak ada ingat. Cuba ingat balik. Selak balik nota korang. Kompresor tak hidup lagi ni. Kipas dia pun tak pusing dulu. Okay, ni dia punya kompresor. Lepas tu atas ni ada kapasitor. Yang besar ni adalah kapasitor untuk aircon, untuk kompresor. Dia ada lagi satu kapasitor. Kat mana ada tersorok? Oh, ada ni.
Ni yang hitam ni, kotak ni, ni adalah kapasitor untuk kipas tu lah. Saya tak boleh pegang betul-betul ni. Kan tiba-tiba dia hidup, maya. Tak ada lagi ke? Dah tak jumpa ke nota yang tak jumpa lagi? Cari lagi. Jumpa. Apa? Berapa? Kalau ada dua berapa? 70 ke 80 PSI. Berapa? 70 ke 80 PSI. 70 ke 80. Okay, dia sebenarnya 60 hingga 70. 60 sampai 70. 80 tu kalau aircon lama kita boleh try lah sampai 80. Tapi biasa 60 sampai 70 je. Okay? Yang lain dengar tak? Okey. Dengar. Okay, kita dalam kepala tu memang dah kena ingat dah. Kalau A22 60 sampai 70. Okay, saya tak nak sebut gas lain. Nanti korang yang A22 ni pun korang tak ingat, saya cerita yang lain lagi nanti korang tak ingat. Dah kena ada dalam kepala dah dia tak ada nak kena ada. Takkan kita servis kat rumah orang lepas tu sambil bawa buku nota kan. Nampak sangat noob. Walaupun memang noob, tapi janganlah bagi nampak ketara kan. Nanti macam mana orang nak yakin dengan servis kita. Okay, kompresor dah hidup. Kita tengok dekat manifold, nampak tadi kita dah isi sampai dalam 70. Nampak ni, sekarang dia dah turun tinggal 5 je. Okay, ni kita kena isi lagi lah. Isi. Okay, isi. Saya cakap kita tak boleh pump terus je. Jadi kita kena isi, tutup balik, bagi dia sebati. Sebab kompresor tu nak kena main, kena biasakan dengan gas yang baru masuk. Okay, boleh tengok sekejap buka, tutup balik. Pelan-pelan kita bagi gas masuk. Okay, ni banyak lagi, buka lama sikit. So, lagi. Okay, sementara cek power sisikan lagi tu, kita tengok-tengok keadaan lain. Ada kat aircon ni. Okay, biasa kalau orang dah pakai manifold, dia malah nak clamp. Gunakan clamp meter tu. Biasa kita kat bengkel lah kita buat macam tu, nak tengok semua benda kan. Tapi kalau dah kerja biasa keluar, dia dah tengok kat manifold tu dah cukup lah. Boleh je. Cuma sebab orang belajar, jadi kena tahu juga. Kalau isi tu gas makin cukup, berapa bacaan dekat manifold ni. Okay, nampak kalau tengok kat sini pipe tu dah mula, nampak pipe tu nampak ada apa? Ada frost. Ada frost. Okay, maksudnya gas apa? Gas kurang. Gas kurang. Okay, tengok pelan-pelan frost tu hilang Kan? Perasan tak tadi dia hilang? Pasal Dia hilang. Maksudnya dia dah mula nak cukup lah. Okay, cek power sikit lagi Dia tengah top up sikit-sikit. Sekarang, stay. Tengok sekarang dah nampak 20. Tak nampak Sekarang dia tengah tunjuk dekat 55 Okay, isi lagi. Okay, isi sampai 65 lah. Sikit lagi. Boleh lah kot. Okay, ni kita letak. Okay, sekarang dekat pipe pun dah tak ada frost. Tengok ada frost tak? Tak ada kan? tak ada. Okay. Yang ada adalah wak air. Tak tahu korang nampak tak ni wak air ni? Nampak. Kan? Ada dekat tangan saya ni pun ada sikit. Okay, ada wak air dah. Okay, ini pipe macam ni yang kita nak. Ini kita sihat dah ni. Okay. Ya, okay. Sejuk. Saya cakap je lah sejuk. Pakai temperature, nak tengok temperature boleh je. Okay.
Apa lah? Nampak? Nampak tak? Kita nampak? 21. Nampak. Nampak tak? Nampak. Nampak. Berapa? 17. Berapa tak? 17. Rohana mesti kaki. Boleh lah tu 16, 17. Okay, boleh ya? Okay, hari ni banyak Boleh, dah boleh. kita tengok. Kita Boleh, dah insyaAllah. buat, pagi tadi kita dah buat proses pump down. Lepas tu, kita dah buat proses vacuum. Lepas tu, kita dah buat proses recovery. Lepas tu, kita dah buat lagi sekali proses top up gas, isi gas. Okay. Saya harap korang boleh nampak gambaran dia. Boleh Okay, jadi sebelum korang datang sini nanti, sebab saya jangka nanti bila korang mula masuk college, kita dah terus buat amali. Okay, saya bagilah dalam 2-3 minggu tu untuk korang praktis. Dah okey, tak lama lepas tu kita akan buat ujian amali lah. Okay, jadi korang akan buat benda-benda macam tu ke? Benda tu ulang je. Okay, boleh faham Boleh. Boleh. Kalau sekali-sekala tu tengok je lah balik video-video kelas kita ni untuk korang tengok balik kita punya aktiviti buat penyelenggaraan.